Siaran khas setahun PMX yang akan kita luncurkan tidak lama lagi pada bulan hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Anda bertemankan saya Izu Yusof dan juga rakas tugas. Assalamualaikum. Hai, saya Pak Syahim. Seperti biasa, selama 1 jam kami akan bersiaran secara langsung bersama anda. Hari ini program kita, program khas Izu, kita akan bercakap serba sedikit mengenai pencapaian Perdana Menteri kita yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Fokus perbincangan kita pada pagi ini lebih kepada pencapaian ekonomi, kestabilan politik dan juga kebebasan di media, Izu. Betul-betul. Dalam masa sama juga kita nak melihat bagaimana naratif yang dimainkan oleh masyarakat di luar sana dan juga naratif di media sosial, khususnya bagaimana ia dilihat ada yang berjadi tangkis dan ada juga beberapa perkara yang perlu kita lihat dalam mengukuhkan kestabilan politik di negara kita. Baik, sebelum kita beralih kepada perbincangan kita pada hari ini, siaran khas setahun bersama Kerajaan Madani PMX ini antara portal yang boleh kita kongsikan kepada anda, di mana pada semalam ada beberapa event bersama dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Antaranya boleh kita kongsikan di mana kestabilan politik telah berjaya mengundang banyak industri untuk melabur ke dalam negara kita dan juga negara kita akan lebih agresif untuk tahun 2024. Itu yang dikongsikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam program semalam di SACC, Pusat Konvensyen Shah Alam, dalam Majlis Anugerah Tangan Emas Perdana Menteri MAT EPM dan juga Anugerah Tokoh Mahir 2023. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata pelaburan luar juga termasuk daripada syarikat Google, TikTok, Infineon Technologies AG, syarikat otomotif China Geely dan juga Tesla yang terus memberikan keyakinan dengan kemampuan negara kita. Ini antara syarikat-syarikat yang kita tahu dah pun masuk melabur ke dalam negara kita. Dalam masa sama juga di hujung-hujung tahun ini kita mendengar pelbagai pelaburan berjaya dibawa masuk ke dalam negara kita, seperti di pelaburan dari negara China. Tak silap saya setuju untuk membeli minyak sawit kita dengan lebih banyak. Tak silap saya 500 setengah juta kalau tak silap saya, dan juga pelaburan yang terbaru daripada Amerika Syarikat hampir 70 bilion pelaburan baru berjaya dibawa masuk oleh Perdana Menteri hasil lawatan kerja di Amerika Syarikat pada APEC pada beberapa hari yang lalu. Itu antara kejayaan-kejayaan dan juga keyakinan mereka untuk terus melabur ke dalam negara kita. Dan kita mengharapkan untuk tahun 2024 ini akan lebih rancak ekonominya dan juga pelaburan-pelaburan luar negara terus masuk ke dalam negara kita untuk memberi satu perkembangan ekonomi supaya bergerak lebih seimbanglah antara dalam dan juga luar negara. Betul tu, Rizul. Tapi kita akan bercakap lebih lanjut lagi mengenai pencapaian ekonomi pelaburan daripada luar dan juga dalam negara sebentar sahaja lagi bersama dengan tetamu yang telah kami jemput ke studio pada pagi ini. Tapi sekarang tengah musim-musim monsun dan beberapa negeri-negeri telah pun terjejas akibat banjir. Hujan yang berterusan jadi disyorkan kepada warga di negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang untuk berwaspada kerana hujan berterusan dijangka berlaku di beberapa kawasan hingga Sabtu ini. Jadi Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia dalam kenyataan mereka memaklumkan amaran di Kelantan melibatkan kawasan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Krai. Manakala di Pahang pula di Kuantan. Dalam pada itu MET Malaysia turut juga mengumumkan penamatan amaran hujan berterusan tahap waspada bagi negeri-negeri di utara iaitu Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Walau bagaimanapun di negeri-negeri yang terlibat Kelantan, Terengganu dan juga Pahang tu kita mengharapkan agar penduduk di sana berada dalam keadaan yang berwaspada dan berjaga-jaga. Pastikan sentiasa orang kata peka dengan amaran yang diberikan oleh pihak kerajaan dan jika diarahkan untuk berpindah ke PPS segeralah berbuat demikian, dan juga jangan lupa untuk menyediakan ataupun menyimpan dokumen-dokumen penting dan sebagainya. Bila harus berpindah, bawalah bersama. Betul, itu yang kita harapkan kerana musim banjir ini bukanlah satu perkara yang baru. Tiap tahun kita dah hadap dah, tapi sebagai langkah berjaga-jaga dengan keadaan cuaca yang tidak menentu sekarang ini, Pasha, supaya kita lebih cakna dengan apa yang berlaku dan juga dokumen-dokumen kita tidak hilang di bawah arus. Yang paling penting kita tak naklah ada apa-apa kemalangan ataupun kecelakaan, kehilangan jiwa dan sebagainya. Betul. Baik, sebelum kita beralih kepada tetamu kita dalam perbincangan kita yang akan kita bawakan selama 1 jam pada sebentar saja lagi, kita nak lihat dulu ramalan cuaca. Apa khabar cuaca hari ini? Apa khabar cuaca hari ini, Zul?
dalam menempuh saat-saat sukar, membuat keputusan segera dan memulakan langkah menentukan masa depan anda. Bagi menyokong sistem penyampaian digital kerajaan mampu memudahkan setiap tugas dan keperluan dengan perkhidmatan gunasama ICT. MyGovNet menjadi nadi untuk menghubungkan keseluruhan rangkaian kerajaan yang khusus dan selamat. MyGov Cloud menyediakan perkhidmatan pengkomputeran awam yang cepat, mudah, terkawal dan fleksibel kepada agensi sektor awam. MyGPKI pula menyediakan perkhidmatan berasaskan keselamatan ICT agar transaksi kerajaan dilaksanakan dengan lebih selamat dan berkesan. Untuk perkhidmatan komunikasi dan kolaboratif bersepadu, kami sediakan melalui MyGov UC. Di mana sahaja, perkhidmatan gunasama ICT memacu transformasi sistem digital kerajaan untuk manfaat kepada rakyat. Kerana kami adalah mampu. Baik, bertemu kembali. Silakan Pasha dan ambil nafas satu. Baik, pada hari ini kita akan membincangkan seperti yang kita dah sebutkan tadi, setahun PMX telah pun mengemudi negara dan juga pentadbiran. Bersama kami pada pagi ini tetamu yang telah pun diundang ke studio, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi dan Kewangan Social Bank Muamalat Malaysia Berhad, dan juga Dr. A. Aziz Azizam, iaitu Pensyarah Kanan Komunikasi Liberal, Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media daripada Universiti Teknologi Mara UiTM. Assalamualaikum dan selamat datang. Terima kasih kerana sudi hadir bersama kami pada pagi inilah. Serba sedikit kita nak mengimbas setahun bersama PMX. Mentadbir negara dan juga memimpin kerajaan perpaduan ataupun kerajaan madani ini. Jadi seperti yang kita dah sebutkan pada awal rancangan ini, fokus kita lebih kepada pencapaian ekonomi. Kita nak bercakap juga tentang kestabilan politik dan juga kebebasan media, adalah antara topik yang kita akan kupaskan pada pagi ini. Jadi kita nak mulakan dulu pada pagi ini mungkin dengan Dr. Afzan Nizam. Mungkin dari segi inilah apa yang kita boleh lihat sepanjang setahun ini. Apakah yang boleh dikatakan antara pencapaian setakat setahun pentadbiran kerajaan madani? Okey, bagi saya pencapaian utama adalah mengekalkan daya tahan ekonomi negara kita, daya tahan, daya saing dan sebagainya, kerana kita sedang berhadapan suatu landscape ekonomi global yang begitu mencabar, yang luar daripada kebiasaan. Kalau dahulu kita sentiasa bercakap tentang globalisasi, sekarang ni kita bercakap tentang deglobalisation. Jadi banyak lagi naratif berkenaan perubahan landscape ekonomi itu yang sedang mengambil tempat, dan di mana dalam keadaan ini kerajaan yang mentadbir negara kita buat masa ini sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran. Dan buat masa ini angka-angka yang dicatatkan tu masih menunjukkan pertumbuhan yang positif lah. Macam baru-baru ini kita telah pun melihat pertumbuhan positif 3.3% bagi suku ketiga. Dan kalau kita perhatikan 3.3% tu dalam keadaan ringgit kita dalam keadaan yang sedemikian rupa, kemudian OPR yang telah pun ditingkatkan dengan kadar yang agak tinggi dan sebagainya, tapi masih lagi mencapai orang kata tu pertumbuhan yang positif. So saya kira itu suatu perkara yang boleh kita raikanlah, kerana pertumbuhan yang positif sebenarnya penting. Kerana bila ekonomi itu bertumbuh dalam momentum yang positif, maksudnya ekonomi itu mampu untuk mencipta pekerjaan. Dan ini terbukti apabila kadar pengangguran itu terus-terus merosot. Maksudnya bila kadar pengangguran itu merosot, maksudnya banyak jumlah pekerjaan telah diwujudkan. Jadi secara umumnya kejayaan yang boleh kita raikan adalah ekonomi kita tu berada dalam keadaan yang stabil. Okey Doktor, kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi itu 3.3% untuk suku tahun ke-3 2023. Tapi dalam masa sama juga itu hasil daripada pelaburan yang masuk ke dalam negara kita. Kalau kita tengok nilai mata wang negara kita yang semakin melemah dengan US dollar yang semakin mengukuh, bagaimana kita nak menyatakan bahawa this is good for our country, yang mana dalam keadaan nilai mata wang kita melemah, tapi dalam masa sama menguntungkan juga pelabur-pelabur luar, tapi tak memberi macam kata apa-apa benefit kepada negara kita untuk keluar ekspor pelaburan di luar dan sebagainya. Okey, pelaburan tu dia yang diumumkan tu merupakan orang kata tu pelaburan yang telah diluluskan lah. Mencatatkan orang kata tu satu angka yang baik. Namun bila diluluskan tu, yang penting kita nak tengok dia punya bila nak direalisasikan. Itu memakan sedikit masa lah. Dan dalam keadaan ekonomi semasa ni, saya kira banyak orang kata tu ketidakpastian yang menyebabkan
syarikat-syarikat ini akan mengambil suatu pendekatan yang berhati-hati apabila untuk melabur. Tapi angka tersebut menunjukkan mereka selesa lah dengan ekonomi negara, dengan kerajaan ini. Jadi saya kira isunya adalah bilakah pelaburan ini akan direalisasikan. Kerana pelaburan tu sebenarnya dalam ekonomi ini sangat penting kerana dia sebenarnya menandakan suatu bentuk capacity building. Maksudnya kalau dulu kurangnya automasi, akan ada banyak automasi. Dan bila banyak menggunakan teknologi, maka akan mewujudkan banyak peluang-peluang pekerjaan dalam bidang yang orang kata tu berkemahiran tinggi dan sebagainya. Tapi buat masa ini ialah kalau kita tengok sentimen para peniaga seperti apa yang dipanggil Purchasing Managers Index PMI di Malaysia masih lagi mencatatkan bacaan yang di bawah 450 mata. Sekitar 46 mata macam tu. Dia PMI ni kalau di bawah 50 mata tu maksudnya para peniaga ni rata-rata bersifat orang kata tu pesimistik. Kalau lebih pada 50 mata dia akan menandakan optimistik. Jadi dalam keadaan ataupun kerangka sentimen yang agak lemah di kalangan para peniaga ni, saya kira aktiviti pelaburan tu akan berlaku dalam keadaan yang berhati-hatilah. Okey. Kita nak beralih pada Dr. Aziz pula sebentar. Kita nak bertanyakan pendapat doktor sendiri. Kerajaan perpaduan adalah pertama sekali ditubuhkan dalam sejarah negara di mana Perdana Menteri tidak ada satu majoriti yang kukuh dan terpaksa bergabung dengan parti lain untuk menubuhkan kerajaan. Setakat ini, persepsi rakyat terhadap kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim macam mana? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Benar, kita sedia maklum bahawa pada 12 bulan yang lalu Malaysia telah melihat kepada satu sejarah yang mana kita tidak mempunyai satu orang kata apa, kedudukan yang kukuh untuk membentuk satu kerajaan. Dan PMX Datuk Seri Anwar datang dalam keadaan itu dan saya rasa berjaya di dalam menstabilkan dan mewujudkan kerajaan yang kita lihat stabil sampai ke 12 bulan sampai ke hari ini. Dan kedudukan itu, keadaan ini bukanlah satu tugas yang mudah untuk menstabilkan, kalau untuk menstabilkan kapal ini bukanlah satu kerja yang mudah. Kerana kita perlu ataupun PMX perlu menstabilkan daripada pelbagai parti, pelbagai dokongan-dokongan parti yang lain untuk menstabilkan kerajaan, untuk mewujudkan sebuah struktur pentadbiran yang boleh mengawal selia kerajaan Malaysia ini. Itu bukan satu kerja yang mudah. Dan kejayaan kita lihat bahawa ianya dapat kekal selama 12 bulan dan pastinya persepsi orang awam bercampur aduk lah kita pasti. Dan ini bukanlah satu benda yang melemahkan kerajaan. Ini bukanlah satu benda yang asing bagi mana negara yang kita menggunakan sistem demokrasi. Kebisingan demokrasi, keperbezaan pendapat di dalam persepsi itu biasa di dalam urus tadbir demokrasi ini. Itulah pada masa yang sama memberi kekuatan kepada mana-mana kerajaan apabila dapat mengendalikan ataupun dapat mendengar perbezaan pendapat dan pada masa yang sama menjelaskan apa hala tuju pentadbiran semasa. So ini jadi daripada keseluruhan kita maklum bahawa perbezaan pendapat, ketidakstabilan itu sedikit sebanyak memberi kelebihan pada kerajaan semasa dalam mengendalikan ataupun dalam memahami kehendak rakyat awam. Tapi kalau kita tengok doktor, media yang memainkan satu impak yang sangat besar sebenarnya dalam pengaruh politik di negara kita. Kalau kita tengok peralihan masa PRU14, macam saja gelombang kita dapat tengok gelombang biru, gelombang hijau, gelombang merah dan sebagainya. Lepas tu beralih pada PRN dan sekarang ni kita tengok ramai orang memainkan naratif, terutamanya apabila parlimen sudah mudah diakses, orang boleh tengok di TikTok dan sebagainya. So macam mana kita nak cater benda ni, gambaran bahawa apa yang dimainkan benda, tak kisahlah pihak pembangkang ke kerajaan ke, so macam mana, apa sebenarnya naratif yang cuba dibawa oleh kerajaan bahawa
this is my government, ini yang kita cuba bawakan. Kalau tahun 2023 kita cuba mempertahankan ataupun memperjuangkan hak rakyat. Untuk tahun 2024 Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kita akan memimpin dengan lebih tegas untuk akan datang. So naratif media yang akan dibawa untuk tahun hadapan, apa yang boleh kita gambarkan? Apa yang kita boleh gambarkan adalah kita tahu bahawa kalau kedudukan media dulu, kita tengok landscape atau posisi media dulu. Media ataupun banyak scholar yang menyebut kata media adalah the fourth state selepas kuasa eksekutif, kuasa legislatif dan juga judiciary, kehakiman. So dan media adalah kuasa keempat untuk dan ini kuasa media adalah sangat besar. Brian McNair dalam satu juga scholar dalam political communications, dia sebut media adalah setara ataupun selari dengan government, media and public. Dia letakkan sebaris, which is sangat penting. And media adalah indikator kepada suara rakyat, dan pada masa yang sama rakyat juga memerlukan media untuk mendapatkan maklumat daripada kerajaan. So, keperluan dan keseimbangan ini adalah amat-amat diperlukan oleh sebuah kerajaan. Terutamanya kita di dalam sebuah demokrasi sistem yang mana memang memerlukan suara awam dan juga pemahaman kerajaan terhadap orang awam. So, bagi kita nak lihat pada tahun berikutnya, saya fikir apa yang mungkin kerajaan boleh lakukan adalah memberi pemahaman dan justifikasi tentang arah tuju kerajaan madani pada yang ditubuhkan ini untuk memastikan rakyat lebih faham, dan apabila rakyat lebih faham dan rakyat akan lebih yakin dan selesa. So itu mungkin juga dilihat daripada konsep cabaran daripada kerajaan hari ini untuk memahamkan rakyat dengan aspirasi-aspirasi mereka. Kita bercakap, saya tertarik sebenarnya bila doktor mengatakan media adalah indikator kepada suara rakyat, dan sering kali media ataupun apa yang dipaparkan di media itu akan sedikit sebanyak mempengaruhi juga dari segi ekonomi. Pelabur-pelabur daripada luar negara contohnya akan melihat kepada keadaan ataupun keadaan semasa ataupun kestabilan politik dan sebagainya dari segi sudut pandang ekonomi. Bagaimana ini boleh how will it affect future possible prospects pelaburan daripada luar negara ke dalam negara apabila apa yang dipaparkan oleh media itu tidak menggambarkan keadaan semasa ataupun keadaan sebenar dalam keadaan dalam negara itu sendiri. Betul. Sebenarnya media ni banyak peranan dia lah, dan saya rasa dia punya coverage itu pelbagai, dan saya kira golongan sasaran pun pelbagai juga, termasuk orang kata tu di peringkat pelabur, para peniaga dan orang kata tu golongan isi rumah lah. Bagi pelabur pula, mereka memerlukan suatu naratif yang jelas tentang hala tuju ekonomi negara. Dan di sini saya kira beberapa dokumen penting telah pun dibentangkan oleh pihak kerajaan seperti New Industrial Master Plan, National Energy Transformation Roadmap dan sebagainya, dan juga terbaru berkenaan dengan belanjawan negara pada tahun hadapan lah. Dan saya kira dua dokumen yang sebelum ni saya sebut tadi itu, NIMP dengan NETA tadi itu, jelas menunjukkan bahawa komitmen kerajaan untuk orang kata tu beralih arah dari segi bukan beralih arah, maksudnya meraihkan ke perubahan landscape ekonomi tersebut, yang mana isu seperti perubahan iklim diambil kira, bagaimana kita nak merencana ekonomi ini supaya ia lebih lestari, lebih sustainable, dan pelbagai sasaran telah pun dibentangkan ataupun dikongsi. Jadi berbekalkan dokumen ini, saya kira para pelabur boleh melihat tahap orang kata tu keseriusan kerajaan dalam mentadbir ekonomi negara. Itu pelabur lah. Tapi saya lebih pentingkan orang kata, ataupun menekankan bagaimana hubungan ataupun komunikasi kerajaan dengan rakyat. Saya rasa kat situ ada perlu orang kata tu penambahbaikan lah. Kerana isu ini mudah untuk dimainkan dan sebagainya. Kalau isu seperti kos hari hidup, kalau benda tu kalau tak orang kata tu ditangani dengan baik, maka pelbagai persepsi akan berlakulah. Contoh, kalau katakanlah kerajaan mahu melaksanakan reformasi dalam peringkat orang kata tu subsidi sebagai contoh. Jadi perubahan dasar sedemikian tersebut perlu diceritakan, perlu
diperincikan bagaimana ianya dilaksanakan, apakah yang bakal berlaku dan apakah mitigasi terhadap kesan sampingan terhadap dasar tersebut. Jadi kalaulah komunikasi itu dapat diperbaiki dengan lebih baik, maka mungkin risiko rakyat untuk salah faham, untuk orang kata tu lebih rasa tidak orang kata tu mendapat maklumat yang tidak tepat, maka itu dapat dikurangkanlah. Kerana dasar tersebut, perubahan-perubahan dasar ni saya kira bukan satu perubahan yang mudah. Ya, dia akan ada kesan sampingannya tu. Jadi itu memerlukan satu penerangan yang jelas supaya rakyat tahulah apa yang akan mereka bakal alami pada masa akan datang. Sekiranya nampak mungkin ada sedikit jurang di antara kerajaan dengan rakyat apabila kita bercakap tentang menyampaikan maklumat yang sahih ataupun terutamanya bila bercakap mengenai polisi-polisi yang akan dijalankan oleh kerajaan. Dari pihak media sendiri, bagaimana rasanya setakat ini betapa efektifnya komunikasi kerajaan untuk menyampaikan dasar-dasar ini kepada rakyat? Oh, okey. Untuk daripada sudut penyampaian maklumat kepada rakyat, saya fikir kita dalam negara kita ada beberapa akta yang mengawal, terutamanya yang berkenaan dengan kesahihan maklumat. Contohnya Akta Mesin Cetak dan juga Akta Multimedia dan Komunikasi. Dulu kita ada satu akta apa nama ni, anti fake news tu, kan? Tapi saya fikir itu mungkin kerajaan sekarang boleh menilai semula lah untuk dibawa semula ataupun tidak, tetapi kedudukan apa ni yang kedua-dua akta yang disebut tadi pun mungkin dah boleh cover. Pada masa yang sama, untuk kita lihat daripada 12 bulan yang lalu berkenaan dengan pengendalian isu-isu dan maklumat dan kesahihan, saya fikir ini bukanlah perkara yang agak pelik. Kerajaan pada 12 bulan yang lalu kita lihat ada agak sedikit berhati-hati di dalam menguruskan maklumat-maklumat daripada media. Itu bukanlah satu benda yang pelik bagi mana-mana kerajaan, kerana pada 12 bulan pada peringkat awal untuk kerajaan rasa berhati-hati, itu saya fikir itu agak penting untuk mereka meneliti sensitiviti dan nak menyesuaikan keadaan pentadbiran dan juga keadaan persepsi publik pada waktu itu. So pada masa yang sama, untuk kita bercakap secara memberi satu keseluruhan berkenaan dengan keseluruhan markah, kita kata, dalam berkenaan dengan penyampaian informasi dan juga daripada kerajaan kepada media ataupun media kepada rakyat, saya fikir ini terlalu awal lagi lah untuk kita melihat kepada untuk kita merangkumkannya. Masih awal lagi lah. Okey Doktor, sikit macam yang Dr. Afzal kata tadi berkaitan dengan subsidi. Menarik untuk saya sikit Doktor. Patut ataupun tidak kerajaan melihat komen-komen ataupun cadangan-cadangan yang diberikan oleh netizen masyarakat kita di media sosial ni berkaitan dengan penambahbaikan pelaksanaan subsidi kita di media? Patut tak kerajaan menilai dan mengambil kira cadangan yang diberikan oleh rakyat? Saya fikir itu adalah input percuma daripada kerajaan untuk kerajaan meneliti. Sebenarnya itu adalah suara-suara rakyat yang kerajaan perlu ambil secara positif. Kerana dengan adanya sosial media sekarang, kerajaan tak perlu turun ke lapangan untuk buat research dan sebagainya. Kita boleh gather daripada komen dan sebagainya untuk jadikannya satu input yang positif kepada kita. Itu saya fikir itu adalah satu cara untuk perkara ini perbezaan pendapat ini perlu dilihat dengan lebih positif supaya ianya perlu mendatangkan manfaat kepada masyarakat. Itu yang utamanya. Itu yang utamanya lah, betul. Sebab kalau kita lihat pun sebenarnya banyak idea-idea yang bagus yang bernas di luar dilontarkan oleh rakyat kita, tetapi pelaksanaannya itu yang menjadi satu kebimbangan. Sama ada nak terima ataupun tak terima. Sebenarnya kalau kita tengok apa yang kita cakap pun lebih kurang sama je dengan pakar cakap, apa yang saya cakap, apa yang doktor cakap, lebih kurang sama je. Tetapi bagaimana kerajaan melihat dan juga menerima input itu yang sangat penting. Jadi kita nak berehat seketika, Pasha? Ya, saya rasa kiranya sampai masa untuk kita mengambil nafas sedikit. Selepas ini kita akan sambung lagi rancangan siaran khas kita setahun PMX.
Baik, terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kita siaran khas setahun bersama Kerajaan Madani PMX yang dikemudikan oleh Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di awal perbincangan kita tadi kita dah melihat dari sudut ekonomi dan juga perspektif media berkaitan dengan Kerajaan Madani ini. Satu elemen penting apabila dalam sesebuah pentadbiran yang perlu kita melihat secara langsung juga iaitu berkaitan dengan politik. Itu antara salah satu elemen yang agak penting untuk kita lihat juga, dan kita akan ada perbincangan dengan tetamu kita yang sekarang sudah bersedia di talian. Kita ada Profesor Dr. Izani Muhammad Azin selaku penganalisis politik dari Universiti Malaysia Terengganu UMT. Apa khabar, Prof? Kabar baik, terima kasih. Sama-sama, Prof. Sihat di sana? Sihat, alhamdulillah. Musim banjir pun dah bermula di Terengganu ni, jadi kita lebih berhati-hati lah. Ya, okey. Kita harapkan Prof dalam keadaan yang selamat ya di sana. Kalau kena berpindah, cepat-cepat berpindah ya, Prof. Okey, Prof. Berkaitan dengan politik Kerajaan Madani ini, bagaimana kalau kita melihat tak sampai sebenarnya 12 bulan, belum sampai lagi, kita lebih kurang dalam baru 11 bulan. Kalau kita lihat pada 24 hari ini, 24 November 2022 merupakan hari pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri, dan 2 Disember 2022 Ahli Jemaah Menteri dan juga Ahli Kabinet dilantik dalam Kerajaan Madani ini. Di awal, penganalisis politik mengatakan bahawa kerajaan perpaduan ini boleh bertahan selama 3 atau 4 bulan sahaja. Tetapi berjaya bertahan sehingga hampir 1 tahun, 12 bulan. Jadi di awal naratif yang dimainkan, bagaimana Prof melihat sebenarnya Kerajaan Madani ini boleh menerajui untuk satu penggal habis 5 tahun? Okey, terima kasih. Sebenarnya aspek politik sangat penting dalam kita menilai kekuatan dan keberkesanan kepimpinan Negeri ke-10 dan juga Kerajaan Perpaduan. Kita sedia maklum bahawa sepasca pilihan raya 2018 menyaksikan ketidakstabilan politik dan perubahan kerajaan masuk pucuk pimpinan. Dan sebagai pengamat politik, saya melihat apabila Perdana Menteri 10 dilantik dan terbentuknya Kerajaan Perpaduan, perkara pertama yang jadi keutamaan kerajaan dan negeri pada ketika itu adalah untuk menstabilkan politik sekurang-kurangnya sehingga pilihan raya umum ke-16. Dan ini satu perkara yang sangat penting kerana tanpa kestabilan politik kita tidak dapat membangunkan negara, membangunkan ekonomi dan menyatukan rakyat Malaysia. Kerana kita sedia maklum tanpa kestabilan politik kerajaan akan berhadapan dengan berbagai masalah dan dugaan dan inilah sebenarnya perkara pertama dan asas yang perlu dilaksanakan oleh Kerajaan Perpaduan dan Perdana Menteri 10 untuk menstabilkan politik. Dan alhamdulillah walaupun yang saya cakap mengatakan bahawa Kerajaan Perpaduan hanya bertahan 3 tahun, kita dapat melihat perkembangan yang baik dan akhirnya Kerajaan Perpaduan pun mencapai tahun, dan ini perlu diteruskanlah kestabilan politik, kerjasama, dan paling penting bagi saya perpaduan rakyat Malaysia itu perlu diutuhkan lagi. Kita maklum bahawa Malaysia seperti negara-negara lain, kita cuba untuk bangkit kembali selepas pandemik COVID-19 dan ini cabaran kita lah, terutamanya dalam konteks politik, konteks kestabilan politik, ekonomi dan juga macam mana kita kembali bangkit sebagai sebuah negara yang bertanggung, yang terkandung dalam gagasan Malaysia. Jadi bagi saya kestabilan politik menjadi asas kepada keberkesanan dan pencapaian kerajaan perpaduan di bawah Perdana Menteri yang Okey, Prof. Setakat inilah dalam masa setahun Kerajaan Perpaduan ditubuhkan, sejauh mana keberkesanan ataupun sejauh mana kerjasama antara dua cabang politik yang dulunya haluan berbeza, persefahaman berbeza, sehingga hari ini dapat bertahan dan masih lagi dapat mengemudi orang kata kapal dan kepimpinan di negara ini? Okey, kalau kita melihat dari segi amalan politik dan pemerintahan negara kita, sebelum ini kita ada parti tonggak ataupun parti dominan
Tetapi selepas pilihan raya yang ke-14 yang lalu, kita tidak ada lagi parti yang boleh mendominasi ataupun parti tonggak dalam kerajaan. Dan inilah sebenarnya satu evolusi dalam demokrasi dan sistem politik di negara kita, di mana tidak ada parti politik yang dominan, tidak ada parti tonggak dalam kerajaan, dan dengan itu parti-parti politik yang membentuk kerajaan perlu bekerjasama dan meletakkan kepentingan negara sebagai kepentingan yang paling utama lah. Dan ini adalah bagi saya satu percobaan kerajaan perpaduan di mana parti-parti politik yang dulunya bermusuh sebelum pilihan raya tetapi boleh bekerjasama untuk membentuk kerajaan dan untuk menstabilkan politik. Jadi saya nampak ini satu naratif yang baru yang cuba dibawa dalam kerajaan perpaduan. Dan bagi saya, bila kita bercakap tentang perpaduan ini, selalunya kita menyeru rakyat. Rakyat kena bersatu padu, kena mencapai perpaduan. Tetapi dalam konteks kerajaan perpaduan ini, saya dapat melihat kerajaan di peringkat atasan itu memberikan satu contoh jugalah, kerana ini satu pendekatan atas bawah untuk mewujudkan perpaduan. Bukan sahaja rakyat tetapi parti-parti politik yang membentuk kerajaan juga perlu menunjukkan teladan yang baik. Jadi di sini saya dapat melihatlah bagaimana dalam konteks bukan sahaja kestabilan politik tetapi apa yang kita nak capai ialah perpaduan, kerana perpaduan adalah matlamat akhir kepada pembangunan negara kita kerana tanpa perpaduan kita tidak boleh bergerak ke hadapan. Dan inilah sebenarnya intipati. Dan kalau kita melihat apa dasar negara yang dibentuk, yang dibangunkan oleh kerajaan daripada zaman Perdana Menteri yang pertama sampailah yang sekarang, akhirnya kita nak mencapai perpaduan dan kita dalam proses ke arah itu. Dan dalam tempoh setahun ini kita dapat melihat beberapa kejayaan, walaupun kita tak nafikan dalam tempoh setahun kita tidak boleh menilai secara keseluruhannya. Tetapi bagi saya kejayaan kerajaan perpaduan bukan saja kita bersandarkan kepada kehebatan Perdana Menteri yang ke-10 ini, tetapi bagaimana pasukan menteri, kementerian-kementerian dapat menterjemahkan dasar-dasar yang baik. Dan saya daripada universiti, saya dapat melihat contohnya Kementerian Pendidikan Tinggi telah cuba menambah baik dasar dan pendekatan dasar-dasar pendidikan negara supaya dasar pendidikan negara kita selari dan dapat menjawab perubahan-perubahan yang berlaku, apatah lagi dalam konteks globalisasi, pendigitalan dan dunia tanpa sepadan, dan bagaimana kita nak tingkatkan kualiti pendidikan tinggi negara kita. Jadi bagi saya kejayaan Kerajaan Malaysia Madani ini bukan sahaja terletak kepada Perdana Menteri tetapi juga pasukan kementerian, menteri-menteri dan juga bagaimana dasar-dasar di setiap kementerian itu dapat menterjemahkan gagasan Malaysia Madani. Okey Prof, adakah Perdana Menteri dan juga ahli kabinetnya memberi satu benchmark yang cukup tinggi untuk tak kisahlah kerajaan akan datang ni, tak kisah akan disambung ataupun akan bentukkan kerajaan, kalau kita tengok Perdana Menterinya cukup fit, sehat, dan juga ahli kabinetnya, menteri-menteri rajin turun padang mewar-warkan aktiviti ataupun program ataupun aktiviti yang dijalankan kepada masyarakat. Adakah itu akan menjadi satu benchmark yang cukup tinggi kepada pimpinan-pimpinan yang akan datang nanti? Ya, saya kira ini bukan satu pilihan, bagi saya satu kemestian, kerana jangkaan dan expectation rakyat semakin tinggi. Jadi rakyat ingin melihat kerajaan dan juga menteri-menteri dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik, bukan lagi berretorik tetapi turun padang. Dan kalau kita melihat dari segi sosok Perdana Menteri kita ini, beliau dulu adalah aktivis gerakan pelajar, memperjuangkan isu-isu rakyat, cakna dengan isu-isu yang melibatkan kepentingan rakyat miskin dan sebagainya. Jadi pengalaman-pengalaman beliau itu dan dapat membentuk karakter yang baik sebagai seorang Perdana Menteri. Dan malah beliau turun padang ke universiti melalui program Temu Anwar. Jadi saya kira ini satu benchmark yang baiklah kepada menteri-menteri dan juga pemimpin-pemimpin politik supaya mereka bukan saja
menentukan dasar-dasar di pejabat, tetapi turun ke padang melihat sendiri bagaimana senario dan juga realiti masyarakat kita. Kerana tanpa pendekatan tersebut kita tidak dapat melihat bagaimanakah rupa dan juga masalah-masalah yang berlaku di bawah. Dan ini merupakan saya fikir satu benchmark yang baiklah yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri dan harus diikuti oleh menteri-menteri dan juga pemimpin-pemimpin politik yang lain. Itu kalau kita lihat prestasi PMX di dalam negara, kestabilan politik yang telah pun di establish dalam negara itu sendiri. Tapi kita nak sentuh sikit berkenaan juga prestasi PMX di peringkat antarabangsa. Betapa pentingnya sebenarnya hubungan diplomasi antara PMX dengan pemimpin negara luar, terutama sekali dengan negara-negara barat dan juga negara-negara Timur Tengah. Bagaimana ia dapat orang kata memberi kesan kepada negara itu sendiri? Okey, dalam pentas antarabangsa negara kita, walaupun negara kita kecil berbandingkan negara-negara lain, Malaysia telah membuktikan bahawa peranan mereka sangat besar dan kritikal dalam hubungan antarabangsa dan diplomasi. Malah negara kita antara negara yang aktif dalam beberapa pertubuhan antarabangsa seperti OIC dan juga ASEAN. Negara kita pernah menjadi tuan rumah kepada OIC, ASEAN dan juga Commonwealth. Dan melihat kepada pengalaman Perdana Menteri, Perdana Menteri sebelum beliau dilantik sebagai ketua kerajaan, beliau sebenarnya seorang pemimpin yang sudah mempunyai hubungan yang baik dengan pemimpin-pemimpin luar dan ini telah membantu beliau untuk meneruskan lagi usaha kerjasama, kerana apabila beliau menjadi seorang Perdana Menteri dengan kuasa dan mandat yang ada, beliau dapat menyampaikan suara Malaysia dengan lebih berkesan. Dan kalau kita dapat melihat bagaimana hubungan baik Malaysia dengan Turki, bagaimana hubungan baik Perdana Menteri dengan Presiden Erdogan dan juga pemimpin-pemimpin di Timur Tengah. Malah kalau kita lihat dalam isu perang antara Palestin dan Israel, kita dapat melihat Perdana Menteri antara pemimpin yang lantang bercakap tentang soal keadilan, kezaliman dan juga bagaimana isu-isu umat Islam di Palestin ditindas. Jadi ini menggambarkan satu keyakinan yang utuh yang telah dizahirkan oleh Perdana Menteri kita disebabkan oleh pengalaman beliau, hubungan yang baik yang telah terbina sebelum ini dan sekaligus ia meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara, walaupun negara kita kecil tetapi negara kita dapat memberikan sumbangan dan juga kerjasama yang baiklah dalam konteks hubungan antarabangsa dan ini patut dikekalkan kerana walaupun negara kita mengamalkan sikap berkecuali dan sebagainya, tetapi dalam isu-isu tertentu pimpinan dan juga kerajaan kita perlu menyatakan pendirian kerana kita, walaupun negara kita kecil, negara kita Malaysia mempunyai peranan yang besar dalam konteks keamanan dunia. Betul tu. Okey, terima kasih Prof. Dr. Izzani Muhammad Zain, penganalisis politik daripada UMT, sudi untuk mengupas sedikit setahun PMX dari sudut pandang politik di negara ini. Baik, kita akan berhenti berehat untuk seketika dan akan kembali selepas ini bersama tetamu di studio. Baik, terima kasih atas kesertaan anda. Masih lagi bercakap berkaitan dengan kejayaan setahun Kerajaan Madani PMX yang kita raikan dan masih lagi bersama dengan dua orang tetamu kita iaitu Dr. Afzal dan Dr. Zaini untuk kita membawakan perkembangan lebih lanjut. Betul. Dari sudut ekonomi dan juga medianya. Silakan Pasha, ada soalan tadi? Baik, kita nak bertanya pada pada Dr. Afzal lah. Sebelum ni kita banyak bercakap berkenaan dengan pelaburan daripada luar negara. Contohnya pelaburan daripada gergasi luar negara, Tesla, Google dan sebagainya. Tapi kita yang penting juga yang kita perlu lihat adalah pelaburan dalam negara itu sendiri atau pelaburan domestik. Terutamanya bila kita bercakap mengenai tadi ada National Industrial Master Plan yang
dilihatkan akan memperkukuhkan lagi sektor pembuatan, akan dijangka menaikkan GDP sebanyak 6.5% dan sebagainya, dan juga menyediakan peluang pekerjaan dan sebagainya. Yang pertama sekali, sejauh mana sasaran ini boleh dicapai, melihatkan pada targetnya adalah 2030. Yang kedua, apa sebenarnya yang perlu ditekankan oleh kerajaan untuk memastikan segala sasaran ataupun target ini boleh dicapai dalam masa yang telah ditetapkan? Okey, sasarannya itu tahun 2030 sudah pasti dalam tempoh 6-7 tahun akan datang akan ada pelbagai ketidakpastian yang mungkin akan berlaku. Seperti saya sebutkan tadi di awal perbincangan kita tadi, kita cakap tentang ekonomi global. Ya, tahun hadapan pun pihak IMF pun telah kata tu menyemak semula pertumbuhan ekonomi global ke paras 2.9%. Kalau sebelum ini 3%, mereka melihat 2.9% pada tahun hadapan. Ini bererti pihak IMF pun seperti mengatakan bahawa agak berhati-hati dalam penilaian mereka dalam ekonomi global. Dan kita pula, Malaysia ni, sebagai sebuah negara yang begitu terbuka dari sudut perdagangan antarabangsa, dari segi pelaburan dan sebagainya, tempiasnya tu mungkin akan ada terkena lah. Jadi nak kata sampai ke tidak dia punya sasaran tu, kita kata tu akan adalah dia punya pit stop ataupun speed bumpnya along the way. Macam mana nak capai? Pelan dah ada. So tidak lain tidak bukan adalah koordinasi di kalangan agensi. Kerana hubungan antara agensi-agensi kerajaan dengan pihak swasta tu sangat rapat. Dan terdapat kajian mengatakan bahawa agensi kerajaan yang terlalu banyak ni akan menimbulkan isu-isu seperti kaedah birokrasi yang agak memberi kesan lah kepada bagaimana pelaburan itu dilaksanakan. Jadi ini mungkin antara perkara yang perlu diambil kira oleh pihak kerajaan supaya kita mempunyai satu atmosfera yang bagus dari segi pelaburan. Kita mempunyai tenaga buruh yang berkemahiran, mempunyai command of English yang sangat baik dan sebagainya. Jadi isunya bagaimana kalau mereka datang melabur tu, pengalaman mereka untuk datang tu dalam keadaan yang terbuka mudahlah, kan. Jadi itu antara perkara saya kira yang perlu titik beratkan, kerana kita ada pelbagai agensi. Tak salah saya dalam berkenaan dengan agensi mempromosikan pelaburan ni ada lebih kurang 32 agensi lebih kurang. Jadi ada banyak. Jadi itu mungkin antara perkara yang perlu diberi perhatian supaya pelaksanaan pelaburan tu dapat dilaksanakan dengan lebih lancar lagi. Okay. Dari segi sikit je, dari segi memperkasakan PMKS dan juga perusahaan sosial di dalam negara itu sendiri, kerana of course pelaburan daripada luar negara itu adalah bagus dari segi perkembangan ekonomi negara as a whole, tapi kita juga ingin fokuskan kepada perusahaan-perusahaan kecil dan sebagainya. Sudut pandang Dr. sendiri dari segi memperkasakan PMKS ni, pertamanya adalah ekosistem pembiayaan, pendanaan. Saya kira agensi seperti SJPP, Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan, merupakan satu agensi yang begitu instrumental dalam mempermudahkan ataupun akses kepada kredit. Dan saya lihat di institusi perbankan juga telah meletakkan sasaran PMKS ni sebagai suatu portfolio yang boleh memberi suatu pulangan yang tinggi. Jadi terdapat suatu hubungan yang simbiotik antara pihak bank dan juga SJPP, dan ini yang ditekankan dari sudut akses kredit atau akses pembiayaan kepada pihak PMKS ini juga membantu. Kedua, dari segi bagaimana capacity building, pembinaan kapasiti di kalangan PMKS. Jadi di sini saya melihat inisiatif seperti iTekad yang dilaksanakan oleh pihak bank negara bersama dengan institusi perbankan telah banyak membantu bagaimana PMKS ni dalam meneruskan agenda mereka dalam bidang keusahawanan. Dan terdapat program seperti latihan berstruktur yang dilaksanakan dalam program iTekad tersebut telah memberikan suatu impak yang positif bagi mereka. Antara yang saya nampak adalah mereka ni asalnya asnaf, ya, golongan penerima zakat, dah mula keluar daripada kepompong asnaf tersebut. Jadi ini merupakan satu kejayaan yang saya kira perlu di-celebrate lah.
Jadi saya kira itulah antara perkara yang dilaksanakan, dan peruntukan untuk IT card ni juga telah dinaikkan sehingga 20 juta dalam belanjawan yang baru-baru ini. Jadi saya kira isunya sekarang bagaimana kita nak melajukan, memastikan pertumbuhan ekonomi lebih pantas daripada masa akan datang. Okey, untuk Dr. Aziz sendiri, apa yang dikeluarkan oleh indeks rasuah, persepsi rasuah ataupun CPI tahun 2022 menunjukkan bahawa negara kita di tangga ke-61 ke tangga 61 berbanding pada tahun 2021 iaitu tangga 62, naik satu anak tangga. Itu persepsi antarabangsa terhadap rasuah negara kita, which is Perdana Menteri pun mengatakan bahawa kita nak membanteras rasuah, menjadikan satu kerajaan tata kelola yang bersih. Persoalannya, adakah penting untuk kita melihat persepsi rasuah negara luar terhadap negara kita sendiri lebih penting berbanding persepsi masyarakat dalaman melihat rasuah dalam negara begitu besar yang perlu ditangani berbanding luar negara? So mana satu? Melihat persepsi luar negara terhadap negara kita ataupun melihat persepsi rasuah rakyat sendiri dalam negara yang melihat perkara itu? Baik, kedua-duanya bagi saya, kedua-duanya adalah perkara yang perlu diambil berat oleh pemerintah atau kerajaan. Kerana persepsi negara luar ini memberi satu signal kepada hubungan luar dan juga pelaburan sendiri. Dan daripada dalam negara pula, ianya membentuk keyakinan umum terhadap pemerintahan kita. Sejauh mana kita serius dalam menangani dalam menangani gejala rasuah dan sebagainya. Selepas jika kerajaan memang betul-betul meletakkan komitmennya, maka keyakinan dalam rakyat dalam hal ini saya rasa mungkin akan lebih meningkat terhadap pemerintahan semasa. Bila rakyat faham dan juga yakin dengan komitmen kerajaan, saya fikir ianya akan memberi kesan yang positif kepada perpaduan macam mana Prof. Izani sebut tadi, dan juga seterusnya akan menstabilkan kedudukan dan kerajaan semasa. Dan paling penting sekali adalah persepsi awam, persepsi dunia terhadap negara kita adalah perkara yang perlu diambil berat. Kita pernah dalam keadaan yang mana persepsi dunia terhadap negara kita amat membimbangkan dengan indeks rasuah yang tidak begitu menyenangkan kita sendiri, dan pada masa yang sama rakyat sendiri rasa tidak selesa dengan perkara itu, dan rakyat telah mengambil tindakan dalam membetulkan hal ini dengan membuat pilihan pada PRU yang lalu dan seterusnya. Perkara yang samalah yang aspirasi rakyat yang samalah yang dibawakan kepada kerajaan hari ini, dan kita lihat ini diteruskan dengan indeks rasuah yang dipulihkan. Sedikit sebanyak kita telah memulihkan, dan saya rasa ini adalah satu proses yang panjang. 12 bulan ini kita tidak boleh cerita apa sangat lagi. Mungkin selepas ini kita akan lihat mungkin indeks ini akan lebih mencabar kita dah dalam keadaan tangga yang agak tinggi, dan tahun-tahun yang mendatang mungkin kita perlu mempertingkatkannya lagi lah kan. Daripada 60 mungkin kita perlu ke tangga 50 ke kan. Tapi ia bukan satu proses yang mudah. Kita tahu sistem ini melibatkan keseluruhan sistem. Maknanya persepsi luar dan juga dalaman itu sangat penting dalam memberi satu tanggapan kepada negara Malaysia itu sendiri. Okey, Dr. Afzah, satu isu yang menarik juga untuk kita kupas berkaitan dengan kenaikan peratusan daripada cukai daripada 6% kepada 8%. Satu figure yang mungkin bagi orang tak besar, tetapi kesannya kepada long term kesan kita dapat lihat agak besar. Ada yang bising, ada yang terima benda itu dengan perkara terbuka. Pandangan doktor sendiri, kenaikan 2% itu, adakah ia sebenarnya memberi satu impak positif kepada ekonomi kita, ataupun sebenarnya ada gerakan-gerakan yang memberi satu impak tertentu untuk perkembangan ekonomi pada masa akan panjang? Betul. Sebenarnya konteks kenapa cukai itu dinaikkan adalah untuk memperbaiki kedudukan kewangan kerajaan, iaitu merendahkan defisit yang dialami oleh kerajaan inilah. Yang mana sasarannya tahun hadapan adalah 4.3%. Kenapa penting sangat defisit ni? Itu perkara yang perlu kita bincangkan sebenarnya. Kerana negara kita ni, setiap negara tu akan dinilai oleh agensi penerapan kredit, credit rating agencies seperti Moody's, S&P dan juga Fitch Rating.
Dan setiap negara tu ada dia punya penerafannya. Macam di negara kita ni ataupun kerajaan Malaysia mempunyai penerapan single A-. Bagi Fitch rating triple B+. Masih dalam kerangka ataupun tahap yang dipanggil sebagai investment grade. Bayangkan kalau kerajaan tidak orang kata tu mengambil, orang kata peduli untuk memperbaiki kedudukan kewangan, sudah pasti penerapan ini akan dikurangkan. Apa impaknya? Impaknya akan ada berlaku penjualan aset seperti di pasaran bond, di pasaran saham dan sebagainya. Kemudian apa impak seterusnya? Nilai ringgit. Jadi dia ada kesan sampingannya tu. Jadi sebenarnya itu kerangka ataupun natijah yang ingin dicapai oleh pihak kerajaan itu memperbaiki kedudukan kewangan. Itu yang pertama lah saya nampak. Kedua, kalau dah kukuh kedudukan kewangan kerajaan, apa yang bagus sangat? Maksudnya kerajaan mempunyai suatu flexibility untuk berbelanja sebenarnya. Maka akan ada banyak lagi lah program-program untuk membantu rakyat. Dan jelas kalau kita tengok STR telah pun ataupun peruntukan yang telah dinaikkan daripada 8 bilion ke 10 bilion. Jadi itu merupakan satu flexibility lah. Jadi saya kira naratif itu perlu ditekankan untuk memperbaiki kedudukan kewangan kerajaan. Maka antara salah satu perkara yang perlu ditekankan adalah mungkin akan berlakulah kenaikan cukai ataupun memperkenalkan beberapa cukai yang baru akan datang. Okey, silakan Baca. Tak, kita dah sampai hujung-hujung rancangan ini. Mungkin kita sedikit rumusan daripada Dr. Aziz sendiri berkenaan dengan prestasi atau pencapaian PMX selama setahun. Saya fikir dalam masa setahun ini kita boleh lihat ada beberapa perubahan dan juga ada beberapa cabaran yang mungkin kita boleh ambil iktibar untuk masa yang untuk tahun mendatang. Kalau daripada perspektif media, kebebasan media dan sebagainya, mungkin kita boleh lihat bahawa kepelbagaian pendapat itu mungkin boleh lebih diraikan. Kadang-kadang definasi seperti perkataan-perkataan yang agak memberi impak negatif seperti menyinggung umpamanya, kita boleh hanya boleh juga ditafsirkan sebagai alternatif, pendapat alternatif. Saya rasa pendapat-pendapat alternatif juga perlu dilihat dan dinilai, kadang-kadang ada baik-baiknya juga untuk boost keyakinan awam dan juga untuk memberikan kebaikan kepada pemerintah itu sendiri. So, dan pada masa yang sama saya fikir kepentingan ataupun keperluan pada kerajaan untuk tahun-tahun yang mendatang adalah membentuk kefahaman dan keyakinan awam terhadap polisi, terhadap the directions of the country. Saya rasa itu juga adalah satu cabaran yang penting dan perlu dilakukan untuk memahamkan masyarakat. So saya rasa satu benda yang mungkin menjadi cabaran juga adalah when people have not enough information. Ini saya nak quote dia, profesor saya dulu, Puan Nuraini Yusof, dia suka sebut, bila rakyat tidak cukup maklumat, dia akan mendatangkan masalah kepada kerajaan. So saya fikir ini adalah mungkin isu yang perlu diselesaikan oleh cabaran yang perlu dilihat dan diselesaikan. Mungkin boleh mempertingkatkan lagi komunikasi yang lebih efektif dari kerajaan kepada rakyat itu sendiri. Betul, macam yang doktor kata tadi, membentuk kefahaman supaya rakyat faham dasar dan juga polisi negara kita jelas dasar dan juga hala tuju kerajaan madani untuk tempoh satu penggal ini ke mana dan apa hala tuju kita. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Afzal dan juga Dr. Aziz atas kesudian bersama dengan kita dalam siaran khas setahun kerajaan madani yang dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, PMX kita, dan sama-sama kita doakan supaya untuk tahun 2024 kerajaan akan lebih agresif dan apa dasar hala tujunya lebih jelas dan juga lebih tercapai apa yang telah dibentangkan dalam Belanjawan 2024. Yang paling penting sebenarnya Izu juga semoga tercapai sasaran negara kita untuk menjadi negara yang berpendapatan tinggi selaras dengan aspirasi ekonomi madani itu sendiri. Terima kasih kerana telah setia bersama kami selama 1 jam. Saya Pasha Rahim, jaga diri, jaga kesihatan semua. Assalamualaikum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهر يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Personality aura seseorang itu boleh mempercepatkan lagi kerjasama. Sesiapa